syurga. Ya. Tak seronokkah kita duduk dalam taman-taman syurga? Faham tak faham satu hal lain, tapi dah duduk je kan, dapat mana seolah-olah macam duduk di taman-taman syurga. Ya. Kita mungkin rasa seronok kan, duduk di kedai kopi ke apa, seronok lagi duduk di taman-taman syurga ni kalau nak kira lah. Cuma tak nampak zahirnya, ya, suasana tu. Tapi tu ibarat yang Nabi beritahu kita. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita menyambung lagi daripada kitab yang kita baca ni lah. Dan kita menyambung tentang dakwah. Ya, dakwah mana menyeru manusia. Ya. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, antara keistimewaan umat ini ialah adanya dakwah, mana yang menyeru manusia beriman kepada Allah. Itulah yang yang menjadi keistimewaan agama ini, agama Islam ini. Dan inilah yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi pada malam ni dia sambung lagi, ya, tentang tajuk ini, iaitu pada tempat yang saya berhenti dulu. Sesungguhnya bendera yang dikibarkan dan pemikiran yang dikemukakan kepada para pendakwah bagi kaum yang sederhana ialah pemikiran yang diluahkan kepada pelajar di sekolah-sekolah dan dipersembahkan pula kepada manusia lain. Melalui sistem penerangan ialah pemikiran beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah sekadar pemikiran beriman dengan Allah yang esa sehingga diredai oleh kaum Kristian, Yahudi dan Majusi yang telah menjadi musyrik dan murtad. Ya, maknanya dalam mengajak berdakwah kepada Allah, ya, jangan sampai kita ni seolah-olahnya macam tak bertembung pun dengan golongan kelompok Yahudi dan Nasara ini. Tuan-tuan, kalau setakat kita nak ngajak orang, ya, nak ngajak orang yang biasa-biasa je, ngajak orang di masjid je, ya, dia tak ada bertembung, sebagaimana yang berlaku di zaman Rasul SAW. Tapi mereka tahu bahawa Islam yang Nabi bawa ini, ajaran tauhid yang Nabi bawa ini adalah ajaran tauhid bukan sekadar beriman kepada Allah je, meliputi kehidupan manusia. Tu maknanya orang musyrikin Mekah dipaham dah bahawa ini bukan sekadar nak ajak beriman, percaya pada Allah, nak pergi semayang, itu je hidup. Dia mencakupi seluruh kehidupan manusia. Ini yang menyebabkan berlakunya pertembungan. Ya, pertembungan bukan sekadar daripada satu segi, tapi maknanya mereka faham. Itu sebab ketika mana Nabi membawa risalah tauhid ini, maka apa kata-kata mereka? Kan? Mereka akan menyebut izan tuharibakal arabu wal ajam. Kelak kamu akan diperangi, dimusuhi oleh orang Arab dan orang Ajam. Pasal apa? Sebab kalimah syahadah, kalimah tauhid yang dibawa tu bukan sekadar hanya sebutan di mulut je, bukan sekadar diisyiarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu je, sekadar itu je hidup. Tetapi bila dah sebut itu, kita akan menjadikan kalimah tauhid dalam segenap kehidupan kita, dalam bab apa, ibadat kita, ekonomi kita, bab munakahat kita, bab hukum perundangan kita, bernegara kita, politik kita, semua akan tunjangnya mentauhidkan Allah. Hak ni yang disebut oleh musuh Islam ini. Kelak kamu akan diperangi. Maknanya bukan Nabi ni ajak kita sekadar mengucap, lepas tu jom pergi semayang, itu je. Bukan kata salah dah, tetapi bukan sekadar itu je. Tak. Bukan sekadar pergi semayang balik, tidak. Tetapi rupanya Islam yang Nabi nak bawa ini, ajaran tauhid yang Nabi nak bawa ini, meliputi seluruh kehidupan manusia, sehingga ke tahap bernegara, memerintah. Dia lagilah menjadi kegerunan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab mereka tahu kalau ajaran tauhid ini benar-benar dihayati oleh umat Islam, maka ajaran tauhid ini akan bawa kita sampai ke seluruh ceruk kehidupan kita ni. Akan tunjangnya ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bukan sekadar mengucap, lepas tu
Semayang betul dah, tidak. Kita tak ambil era apa-apa. Inilah yang disebut oleh pengarang kitab ini. Dia kata bukan sekadar pemikiran beriman dengan Allah sehingga orang musuh-musuh Islam, Kristian, Yahudi redha. Kenapa turunnya ayat Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ini? Bukan sekadar hanya percaya Allah itu ada je. Mereka pun percaya Allah itu ada. Percaya Allah itu ada. Tetapi mereka tahu kerana ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini yang meliputi seluruh hidup manusia. Dia akan bertembung dengan kehidupan manusia, bertemu dengan sistem ekonomi manusia, bertemu dengan sistem politik manusia. Dia akan bertemu kalau bercanggah. Itulah Nabi bawa di masa era permulaan Islam. Mana orang Arab dah tahu dah, musyrik Mekah dah tahu dah, bertembung. Sebab bila ajaran tauhid ini mantap, maka hadirnya kemudian ajaran mana pensyariatan. Memang bertembung lah. Bila dah kuat, dah kukuh, bila ajaran tauhid ini dah mantap, mana kalimah syahadah dah kuat, maka lahirlah mana dia punya arahan-arahan daripada Allah, daripada akal tunjang ke mana beriman kepada Allah ini. Apa dia? Mesti kalau nak berekonomi cara Islam. Ekonomi cara Islam macam mana? Haram riba. Riba haram. Bahkan Allah perangi riba ini. Allah yang perangi. Allah isyar perang. Allah isyar perang. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah isyar perang kepada apa? Orang yang maknanya berekonomi secara ribawi. Orang yang berurus niaga secara ribawi. Dan dia juga menyentuh, bila difahami, dihayati ajaran tauhid ini, akidah ini, maka dia akan menyentuh soal kenegaraan, soal pemerintahan. Tak boleh merintah cara ni, cara kuku besi. Tak boleh merintah cara sekular. Maka bertembung. Itu sebab tuan-tuan, pertembungan itu bukan sekadar berlaku di zaman Rasulullah, tapi berlaku zaman berzaman. Dan mereka gerun musuh-musuh Allah dan para pendokong kepada, penyokong kepada musuh-musuh Allah ini, penyokong Yahudi Nasara ini. Pasal mereka tahu bila satu dekat Islam bangkit dengan kalimah tauhidnya, mereka tahu dah ke mana apa yang gerakan Islam nak bawa. Bukan sekadar nak ajak mengucap sembahyang, puasa, zakat, haji je. Bukan itu sahaja, titik. Dia ada lagi. Yang ada lagi tu apa dia? Sistem ekonominya, sistem kenegaraannya, sistem politiknya, semua mesti berakar tunjang kepada tauhid. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dibawa Islam. Itu sebab berlakunya pertembungan yang dahsyat zaman berzaman. Kerana apa yang Islam bawa, apa yang pejuang Islam bawa, dia berakar tunjang daripada akidah tauhid ini. Dan kita tahu bila akidah tauhid ini mengesakan Allah, esa Allah bukan sekadar pada Allahu Akbar sembahyang je tak, bukan itu saja, ataupun bukan sekadar pada haji je tak, puasa je tak, meliputi seluruh hidup manusia. Bukan sekadar dalam masjid je, keluar masjid juga. Ni di pasar-pasar juga, dalam negara memerintah juga. Maka itu sebab digeruni oleh musuh Islam. Musuh Islam gerun benda ni. Pasal mereka tahu ke mana sudahnya kalimah syahadah ni, ke mana sudahnya gerakan, maknanya apa, gerakan tauhid ini, gerakan mengajak mengesakan Allah ini, kalau difahami secara yang sebenarnya. Jadi para pendakwa jangan ajak hanya sekadar mengucap, hanya sekadar mengesakan Allah, tapi berhenti satu je. Dia kena jelaskan kesyumulan Islam ini, meliputi seluruh hidup. Jangan sampai orang Yahudi dan Nasara redha, setuju, okey tak apa yang kamu buat tu, okey, jangan kacau kami, udah, kami tak kacau kamu, kamu jangan kacau kami. So apa? Itulah yang dibawa oleh penjajah. Penjajah bagi je, kita nak pergi haji, ada penjajah larang. Nak pergi anak puasa, bagi lagi. Siap nak apa? Nak apa meriam. Nak berpedah meriam pasar.
Tapi jangan kacau kami ni. Ekonomi yang kami urus, politik yang kami urus, negara yang kami perintah. Ni yang kacau. Ini tuan-tuan. Pemikiran sebegini tidak akan mengganggu sesiapa pun dari mereka ini. Kalau ada pemikiran ni, dia takkan ganggu. Tak akan ganggu golongan-golongan ni. Ya. Kita tidak perlu membicarakan mengenai dakwah kepada kaum yang melampaui batas, yang menolak kesemuanya, termasuk pemikiran untuk beriman kepada Allah yang Esa, demi untuk menjaga kesatuan pemikiran di antara mereka dengan puak etis komunis di bumi ini. Ada juga sampai seruan jangan ganggu. Soal maknanya sampai tahap tadi ajak beriman kepada Allah. Okey tadi. Ini jangan sebut bab agama, jangan sebut bab iman, jangan sebut bab Islam. Kita bab ni jangan campur adukkan dengan agama. Mana boleh. Ya, kita buat program apa, mesti kita kena panduan agama tu ada. Ya. Kadang orang kata jangan. Kau sembang bab agama kan, semua tak boleh. Tu tak boleh, ni tak boleh. Maka dia diam. Bab agama ni. Dia kata itu tak betul tu. Tak apa. Dia diam dah. Ya, jangan tegur bab agama. Atau sampai disebut tadi, sampai kena jaga hati, kena jaga kesatuan contohnya. Mana dengan golongan yang tak percaya pada agama pun kena raikan. Komunis pun kena raikan. Jangan sebut ajaran tauhid ni, jangan sebut Islam yang syumur ni, nanti bertembung dengan orang yang berfahaman macam ni. Sampai ke tahap kedua pula. Tadi tahap mula ajak beriman juga kepada Allah. Tahap kedua pasal nak raikan, tak sebutlah beriman kepada Allah, tak sebut Islam ni, tak sebut syurga neraka, tak sebut neraka, tak sebut syurga, tak sebutlah apa murtad ke kafir ke. Jangan sebut. Ni kan satu masa dulu ada siapa Sami Bilu kata dia marah. Dia mau kata saya kafir kata. Ada kan Sami Bilu ingat ni. Dia mau kata ini orang Islam ni dia malah kata kita kat kedai saya kafir. Mana dia tak kafir kata. Macam tu kena meraih terlebih sangat. Bukan kata tak ada raih, tapi kalau terlebih terlampau, ni kata terlampau ni melampau, meraihkan tahap macam tu sampai tak sebut bab Islam ni, tak sebut agama. Jangan. Ni ya, yang sebut bab ni kita buat je dulu. Ni ada arak ni, jangan ni yang tegur biar dia pun minum arak dulu. Biarlah majlis kita pun ada arak, tak apa jalan. Sedangkan Nabi melarang adanya arak dalam majlis. Ya, Nabi melaknat. Bahkan Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, siapa yang beriman pada Allah di hari akhirat, tidak ada dalam hidangan dalam majlis itu arak. Diminum arak padanya, Nabi akan melaknat majlis tersebut. Ya, ni yang disebut oleh ni mana pendakwa, walaupun dia kena raikan, tapi jangan terlampau sampai tak disebut benda-benda yang maknanya menyebabkan orang tak suka. Kena sebut. Ibarat kita sakit, doktor bagi ubat pahit, kena minum. Kita pahit tanda lah, nak manis je. Nak manis belaka. Kau kerja kena macam manis pula ya. Nak manis belaka, pahit. Mana ubat, dia sebut ubat pahit pun ubat. Maknanya walaupun kita tegur, kita tegur kemungkaran tersebut, dia sebagai untuk jadi penawar supaya tidak berluasanya kemungkaran dalam masyarakat. Kadang-kadang kita tak tegur kemungkaran, kita disebut benda baik je. Sebab dulu pernah muncul satu NGO lah kan, satu pertubuhan, Persatuan Amar Ma'ruf sahaja, PAM namanya, Persatuan Amar Ma'ruf. Nahi munkar tak ada. Nahi munkar marah dia orang pula. Mana sebut benda baik je, sebut baik, semua baik. Fadilat itu pada bukan kata tak baik, tapi kalau itu sahaja belum cukup lagi. Sebab apa dia kata nak ajak benda baik je? Takut orang marah, orang tak gemar. Takut orang tak gemar. Jadi bila orang tak gemar, biar orang buat gitu. Maknanya kita kena abur juga. Abur dengan cara yang berhikmah, kabur dengan cara yang baik lah. Kita kabur bahawa arak ni haram, zina ni haram, tak muta aurat ni haram. Kena kabur.
Ya. Itu benda-benda ni. Apa lagi benda-benda yang melibatkan memerintah ke? Tu sebab tuan-tuan, Nabi sebut afdalul jihad apa? Seafdal jihad kalimatu haqqin, berkata benar inda sultanin jair, di sisi sultan yang zalim. Ni berkata benar dekat dia. Kata benda ini haram ni salah, undang-undang ni tak betul, katakan dia betul. Cakap, bukan kita cakap orang kata merampui, dak, cakap dengan baik. Macam mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun, ajak beriman, ajak beritahu bahawa yang Fir'aun buat tu salah, dengan kata-kata yang baik. Faqula lahu qawlan layyina, katalah dengan kata-kata yang baik, yang lembut, bukan kata yang kasar. Kalau kata kasar kan, lagi dia marah. Kata lembut pun dia marah, ya. Dia tak suka, Fir'aun tak suka. Jadi tapi nak kata, kena kata tak? Kena sebut, kena kata, kena beritahu. Salah tetap salah. Jangan pula tak apalah, biarlah buat salah pun, kita ajak benda baik je. Ni timbulnya dulu Persatuan Amal Ma'ruf. Dia berdaftar sebagai Persatuan Amal Ma'ruf, PAM namanya. Orang lama kita ingat aku dulu ada di Perak ni. Persatuan tu, tapi tak ada dah lah sekarang. Dulu zaman saya belajar dulu, saya tengok lagi. Tu ada lagi dia punya papan tanda tu, dan saya pernah berjumpa dengan orang tu, antara pejuang-pejuang dia lah. Tapi apa yang kehendak dia, hajat dia sebenarnya, wallahualam. Ya, kita pun tak tahu. Adakah sekadar nak daftarkan je kot, senang ya. Nanti amal ma'ruf nahi munkar, nanti penjabat pendaftar pun nak bagi daftar ni, dahsyat ni. Nanti sekarang apa jadi raya, wallahualam. Tapi tak ada nahi munkar. Gitu dia. Jadi pendakwa dia kena tegur juga dengan cara yang baik benda-benda yang tak betul dalam masyarakat. Bukan sekadar dia ajak buat baik, betul, bukan kata salah ajak buat baik, tetapi kena tegur juga benda-benda yang itulah dakwah yang dimulakan oleh Rasulullah. Ajak beriman kepada Allah. Nabi kata apa? Jauhi perkara tauhid, perkara syirik. Apa syirik tu? Menyembah berhala, menyembah sama manusia, menyembah benda-benda yang bukan yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang disebut ya, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut ni apa? Barang yang diperintah selain daripada Allah, taghut lah. Barang yang disembah selain daripada kehendak Allah, taghut lah. Sembah manusia, taghut lah tuan-tuan. Taghut disembah, sembah manusia, taghut. Macam zaman Fir'aun dulu, umat Fir'aun sembah Fir'aun, anggap Fir'aun ni Tuhan, taghut dia perbuatan tu. Taghut ni mana melampau, taghut melampaui batas. Sedangkan sembah Allah, disembah manusia. Kononnya Fir'aun ni Tuhan, kononnya Fir'aun ni hebat, maka tu taghut. Ataupun sembah pula syaitan, sembah berhala, taghut. Ataupun sembah apa dia, mana percaya pada undang-undang manusia yang bercanggah dengan undang-undang Allah, taghut juga. Sama ke taghut tu? Mana yang bercanggah dengan hak Allah Ta'ala, taghut lah tu. Ya, taghut. Kalau kita sendiri buat benda-benda macam tu, contohnya sekarang kan bulan apa? Bulan Safar ya. Bulan Safar ni dulu terkenal dia. Zaman orang lama-lama tahu dia bulan Safar terkenal. Bulan Safar dia sambut perayaan apa ni? Mandi bulan Safar, mandi tolak bala, mandi apa? Ulah sebenarnya perbuatan tu bukan tolak bala, datang bala lagi. Ya bulan Safar ni. Pergilah berkumur di pantai-pantai tepi laut ke mandi. Adalah seorang tu baca doa minta tolak bala, Allah badfa'anil ghala wal waba wal bala. Dia buat bala sekali. Bahkan dulu tak tahu tuan-tuan, saya ni masa duduk Sabah, saya tanya bila dia pergi laut mandi, bila mandi rupanya dia pun kena tanggil kain tu, mana bila buang bala, buang sial tu, pakaian kena buang. Kena buang. Tu kalau dia mandi malam-malam tu boleh tak apa. Buang pakaian tu. Sebab nak buang bala, nak buang sial tu. Itu sial tu. Tapi itulah ya ceritanya. Dulu ya, bulan-bulan Safar ni. Ya. Percaya bulan Safar ni bulan sial, tak boleh kahwin bulan Safar, tak boleh buat apa bulan Safar, tak boleh. Ya, joget boleh ke ya?
Joget tak siap aku ya. Macam ni tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ni ya. Jadi ini maknanya bila ada yang buat macam tu, takut dah tu. Kenapa dia melampaui batas? Buat benda yang Allah tak suruh. Allah tak kata pula bulan siapa ni bulan siap, tak ada. Tapi dipercayai oleh umat Islam di Malaysia, di tanah Melayu dulu. Di Semenanjung ni dah tak ada dah. Tapi di Sabah yang saya duduk ada lagi. Ada lagi kodok-kodok amalan ini. Amalan puja pantai. Macam Indonesia kita tengok puja pantai kan. Tengok alam puja pantai. Sembah, bawa sembahan kepada pantai ni. Jamu ayam golek lah macam-macam. Ni kambing golek apa. Kok gitu baik jamu kita lagi bagus kambing golek ke. Kita dapat makan kenyang, dapat pahala, dapat berkat. Doa kita bersyukur, doa lagi datang datang ni. Ini jamu ke penunggu laut. Ini yang duduk tepi laut lah. Sungai-sungai lah kan. Kalau duduk di kawasan hutan-hutan lah, adalah perayaan punya. Macam-macam lah cara tu. Ni tuan-tuan ya. Sebab kita dah tak ada lah kot tu ya. Tapi kadang-kadang tiba juga segala. Dia jamunya kepala lembu dekat dia, buat apa? Ada kan? Jamu kepala lembu. Sembelih lembu kepala dia, kau ni nak bagi ke penunggu sungai Perak ni. Allah. Dalam penunggu tu nak dia rupanya. Dia lepas hari. Ya. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan muslimin muslimat, khurafat tahyul ni. Sesungguhnya isyarat pertama dan kedua bermaksud penolakan yang sempurna. Dua-dua cara kalau pendakwah dia buat macam tu tak betul. Syariat pertama kembali kepada golongan jahiliyah yang menyembah berhala. Pasal apa? Golongan jahiliyah yang menyembah berhala tu percaya Allah ada. Allah ada, percaya dia tahu. Allah ada tak? Ada. Sebab orang Mekah ni tuan-tuan, mereka berasal daripada Islam. Nenek moyang mereka. Mereka ni keturunan daripada Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail berhijrah daripada Baitul Maqdis, dibawa oleh ayah dia, duduk di tanah Mekah ni dengan mak dia. Nabi Ibrahim tinggalkan, kau pun tinggal dia dua sini. Allah yang arahkan. Rupanya mereka nak bina tamadun, nak bina bandar Mekah di situ. Ya. Jadi Ismail ni keturunan anak Nabi Ibrahim ni. Ya. Dia dah besar, cerita mudah lah, cerita pendek lah. Dah besar dia kahwin, jadi berkembang lah. Sebab di Mekah tu berkembang bila ada air. Bila tanah padang pasir ya, tanah gurun, ada air, ramai lah orang duduk. Dia air tak putih-putih, air Zam-Zam tak putih-putih, lagi ramai lah orang duduk. Ya, jadi mereka ni mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Tapi lepas pada tu, lepas kematian Nabi Ismail, lepas tu tak ada nabi-nabi lain lepas tu. Ya. Kemudian mereka pun ditinggalkan, tak ada maknanya yang memberi petunjuk. Maka umat Mekah yang asalnya mentauhidkan Allah ni syirik. Isyarat yang kedua kembali kepada penyatuan peristiwa di bumi yang tidak ada bandingannya dalam sejarah manusia sebelum ini. Kedua isyarat ini bermaksud menolak Islam, Al-Quran dan juga risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bila kita berdakwah, kita kena ikut macam Nabi buat. Jangan kita ikut otak kita je. Ya. Nak ajar Islam tapi cara kita. Mana jangan kita ni sebut benda syirik, jangan kita beritahu yang tu tak betul, itu salah. Ni ya, kita nak lunakkan, terlalu lunak, nak raikan, nak bertolak ansur sampai kita tinggalkan asas berdakwah tu. Sebab dakwah Nabi kenapa ditentang? Asas dia yang kita kena faham. Macam mana saya sebut tadi, ya, ditentang bukan kerana sekadar nak ajak beriman pada Allah, percaya pada Allah. Sebab orang Mekah, musyrikin Mekah juga percaya Allah tu ada, tapi dia membuat syirik. Maka Nabi tegur, jangan buat benda syirik ini. Nabi tegur, jangan buat benda yang merapu khurafat ini. Tu sebab orang Mekah melawan dia. Orang Mekah tak suka apabila Nabi minta ditinggalkan segala amalan syirik yang dilakukan oleh orang Mekah. Bertembur. Orang Mekah gemar lagi nak buat syirik. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan menentang? Kan kerana ni, kau sekarang Nabi nak ajar, nak beramil, nak semayang gitu, tak adanya berlaku penentangan hebat. Tak ada macam tu.
boleh. Nak semayang boleh. Kami raih kan. Tapi lebih pada tu. Itulah ini bawa oleh Islam yang perlu dipahami oleh para pejuang Islam. Ya. Maknanya kita kena berdakwah ikut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Cuma di sana nak ikut peringkat-peringkat, step-step itu, okay, kita boleh raikan. Step, tengok tempat ni macam mana keadaan. Step dia, bila dah beriman, kena didik dia tinggalkan benda syirik. Didik dia semayang contohnya. Didik dia tinggalkan benda syirik. Sebab bila beriman, kena tinggalkan benda-benda syirik tu. Tak boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah tapi nak buat benda syirik, nak buat benda-benda maksiat lagi. Macam mana zaman Rasul ada seorang datang jumpa Nabi, seorang pemuda. Dia kata, aku nak masuk Islam. Aku nak masuk Islam, insya-Allah. Dia kata, aku nak Islam, cuma aku akan tinggalkan semua perkara. Cuma satu benda je aku tak nak tinggal. Apa dia? Dia kata, zina. Aku nak teruskan berzina ni. Maka Nabi guna psikologi sehingga akhirnya dia tinggal benda-benda merapur. Ya. Macam itu teknik lah, cara teknik macam mana nak dakwah. Tapi jangan pula sampai tak khabar benda tu tak betul. Kita nak ajak orang, kena khabar benda yang kamu buat ni, you buat ni salah. Benda ni benda syirik, benda khurafat, benda tahyul. Yang you faham ni ialah pahaman sekular, pahaman liberal, pahaman yang bercanggah dengan Islam. Kena khabar. Kena khabar begitu supaya dia tinggalkan benda yang bercanggah dengan Islam. Tambah-tambah ni mana Islam dah. Dia Islam dah. Kita kena ajak dia tinggalkan benda-benda tu. Jangan dah berpuluh tahun dah tapi masih lagi percaya kepada sistem yang dibuat oleh orang barat, oleh manusia. Manusia yang cetek akal fikiran ni. Kononnya pahaman ni betul, pahaman liberal ni betul, pahaman sosial ni betul. Islam adalah pahaman yang betul. Baik tuan-tuan, ini tentang dakwah kepada masyarakat. Dan Nabi menyampaikan dakwah. Dan bila Nabi sampai ke ajaran tauhid ini, saya sebut pada awal tadi, dia dimusuhi. Dia dimusuhi. Itu sebab kalau kita ngajak orang sampai orang tak menentang kita, tak kata kita kena tengok apa sebab orang ni tak kata apa pun. Rupanya kita hanya dakwah tak nyentuh benda-benda yang dia gemar. Kita yang dakwah nyentuh, jom kita ni sembahyang, itu je. Dia kata aku sembahyang. Belajar sembahyang, aku sembahyang. Ajak puasa, aku puasa itu. Dia tahu puasa sebulan. Haji, aku haji. Lagi banyak haji dari kamu. Tapi bila kata jom kita ni kembali kepada perundangan Islam, dah. Dah. Itu menjawab aja. Ada yang, kamu ni apa? Tak betul ke apa yang ada ni? Ingat, undang-undang Islam zalim nanti, undang-undang Islam sangat, tak maju kita. Nak haramkan riba sangat, tak maju kita. Itu yang beramal dengan riba selama ni majulah. Tu botang piutang berapa trilion tu. Botang sana botang sini dari dulu sampai hari ni. Botang je. Sebab apa kita botang tu dah? Payah nak bayar. Pasal itulah sistem konvensional ribawi ni mengikat kita. Memang. Kita terpaksa juga, tapi itulah. Kita tak kembali ke sistem Islam. Maknanya kita terikat ke sistem ribawi. Ya Allah ya. Memang sekarang ni macam hutang je, tengok senang. Elan hutang, elan ni. Apa? Hutang, lesen. Apa hutang jualan dah 18%, berapa persen? Memang nampak boleh hutang ni. Tapi nak bayarnya perit. Lambat bayar, bunga naik. Buah tak habis, bunga bertambah lagi. Jenuh gitu. Pasal apa? Sistem ribawi. Sistem ribawi bukan menyenangkan orang berhutang, mencekik orang berhutang. Dalam Islam berhutang ni untuk memberi bantuan, memudahkan. Tetapi yang ini bukan memudahkan, menyusahkan, pada mencekik. Sebab dia boleh kaya. Tengok ceti-ceti dulu boleh kaya. Kalau ceti tu biasa je, hutang kaya, boleh beli tanah. Habis tanah orang Melayu, sapu dia pun. Tu hutang tak nak bayar.
cagarannya bertanah. Habis siapa ke demo? Kita berheran, kat kampung Melayu ada orang bukan Melayu, bukan Islam duduk. Tapi dia tanya, patutlah tanah tergadai kat Ceti tu orang Melayu pun suka berjudi dia dulu. Habis dekat tempat saya tinggal, saya terkejut sekarang lah saya kerja kan. Ada sini. Macam mana India, Hindu pula ni boleh duduk sini? Bila kita tengok sejarahnya, yalah, pasal tergadai ya, Ceti dapat dah, dia boleh duduk sini. Ya, maknanya kampung Rizal Melayu asal usulnya ya. Secara dakwah secara umum, dakwah secara umum pula, mana dah bergerak luas lah ya. Dalam pengisyaraan pertama bagi agama ini di bumi, Rasulullah telah mengisyarkan bahawa dakwah untuk seluruh alam. Nabi mengisyarkan bahawa dakwah ni untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi jami'a. Ya. Ni. Sesungguhnya kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad illa kafatan linnas, untuk mengutuskan kamu, melainkan untuk seluruh manusia. Ini dakwah yang dibawa ni untuk seluruh alam. Berbeza dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu dia dihantar untuk kaum dia. Itu sebab kalau kita baca ayat-ayat Quran, bagaimana Allah hantar Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya, disebut kan, an anziru qauma, an anzir qauma, supaya beri peringatan kepada kaumnya. Beri kaum dia je. Tapi Nabi SAW diutuskan apa? Kafatan linnas, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat lain, rahmat pada apa? Alamin, seluruh alam, bukan manusia saja, seluruh alam. Nabi diutuskan untuk seluruh manusia, bukan orang Arab je. Jangan pandai-pandai kita kata Nabi ni untuk orang Arab je, Islam ni untuk Arab je, bukan untuk seluruh manusia. Itu salah. Seluruh manusia. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok indahnya Islam ini dianuti seluruh bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini sampai hari ini. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah khas untuk kamu dan kepada manusia seluruhnya, kata Nabi SAW. Risalah yang didakwah oleh Rasulullah bukanlah risalah setempat yang terikat dengan tempat-tempat tertentu atau masa atau zaman-zaman tertentu, bukan. Dia untuk seluruh alam, tak terikat dengan masa tertentu, tempat tertentu. Itu sebab Islam ni antara ciri dia apa? Syumul lengkap, alamiah. Alamiah ni mana? Menyeluruh, maknanya apa? Untuk keseluruhan, international, antara bangsanya agama ni. Bukan agama setempat, macam setengah-setengah agama, macam Hindu ke. Dia hanya berkisar pada penganut yang berbangsa India je. Itu majoriti lah. Kalau ada yang masalah itu ada, tapi sikit sangat kalau ada pun, tak ramai benar. Tapi majoritinya memang bangsa itu je. Kalau kata agama apa? Yahudi, lagilah dia lebih khusus untuk keturunan dia je. Tapi tak boleh orang lain, tak boleh, keturunan dia je. Walaupun ada lain-lain sikit, tapi keturunan sebenarnya untuk dia. Itu sebab antara pengikut Yahudi yang ekstremis, ada satu pengikut Yahudi yang ekstremis ni di bumi Palestin ada kan. Mereka ni ekstremis sikit, pelampau lagi ya. Memang yang dah ada pun melampau, dia pun lagi melampau. Dan demo ni pula tuan-tuan, dia pun jenis beramai tak agama. Itu pakai demo perempuan je pakai tudung. Pakai tudung dah. Lelaki dia berjambar, berlebih, pakai tudung berjambar ni. Tak bersahabat je. Bersahabat lagi lah ya. Tapi ya, perempuan-perempuan dia sampai tahap macam mana ke? Nak jumpa demo tu payah. Memang demo ni orang panggil ada, bukan sekatan. Demo ni jaga dia punya kelompok demo ni. Sampai ke ada satu wartawan, saya tengok Al Jazeera apa,
Dia nak jumpa demo ni, nak tanya hai demo ni, nak kaji, dia tak benarkan tangkap gambar. Oh, demo ni hidup macam ortodok. Mana Yahudi ortodok ni? Oh ni. Berambil lagi. Ortodok betul, berambil lagi. Berambil. Oh ni. Mereka mengajar apa? Yahudi hanya untuk keturunan Ariyid ataupun keturunan Bani Israel je. Tak boleh orang lain. Mereka tak setuju kalau ada orang Yahudi daripada bangsa lain. Tak mau. Mereka nak Yahudi lah eksklusif kepada kelompok Bani Israel je. Keturunan demo lah Yahudi yang keturunan demo tu ya. Itu je. Tapi Islam tidak. Islam tak begitu, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Islam agama yang syumun. Ya. Malah ia adalah risalah untuk semua manusia. Dan oleh yang demikian, penyahut pertama bagi dakwah ini menggambarkan kesejagatan yang sempurna. Ni. Oleh itu Suhaib mendalai kabilah Ar-Rumi, Rom, Eropah. Suhaib Ar-Rumi, wakil orang Eropah, keluarga dia. Manakala Bilal bin Rabah pula mengetuai kaum Habsyi, Afrika, kulit hitam, di mana mereka berdua merupakan di antara orang yang awal memeluk Islam. Yang membezakan di antara Arab dan Ajam bukan Arab. Dan Islam tidak melebihkan orang yang berkulit putih daripada kulit hitam, melainkan dengan takwa atau amal baiknya. Pada hayat Nabi, tuan-tuan, Nabi tunjuk universalnya penganut Islam, pejuang Islam, adanya Suhaib Ar-Rumi, Rom. Ar-Rumi ni Rom. Ya. Itu dia sebut Rumi ni daripada Rom, Eropah. Kita ni orang Jawi, tuan-tuan. Ya, kita ni orang Jawi. Bukan orang Jawa, orang Jawi. Jawa lain, Jawi lain. Jawa ni mana dia punya pecahan Jawi lah. Jawi ni merujuk kepada orang Nusantara Melayu. Ni memang kita dulu Jawi. Memang kalau dulu kita baca, kita tak lama pun, kita ni adalah daripada tanah Jawi, keturunan Jawi. Kita bertulisan Jawi. Ni. Cuma sekarang kita dah tak bangga dah. Kita ni keturunan Jawi. Kita ni bangga keturunan Jawa je. Bukan salah dia, tak salah. Kita bangga dengan Rumi. Rumi tu Rom, Eropah. Kita bangga sangat. Ni. Ulangnya sebenarnya boleh. Ini kesan daripada sekular. Awal dulu elok je. Awal dulu, tuan-tuan, Cina yang bukan Islam dia pun tulis Jawi. Tentu ini awal lama lah. Dia kedai kat Kuala, kat kampung tempat saya tu, kedai dia misi dia tulis Jawi. Di samping tulis Cina, tulis Melayu, dia tulis Jawi. Tulis Jawi. Kedai apa saya ingat lagi, Cina Highland Restoran, tulis ditanggung halal. Ditanggung halal. Dia tulis tu, siap tulis tanggung halal lagi. Walau di Cina Highland bukan Islam pun, tapi kerana apa? Dia dengar yang haram dia bagi orang Islam babi je, maka dia tak sediakan babi. Kan kadang-kadang ada sore-sore kan. Maknanya no pork kan. Pork tak ada, babi tak ada, tapi ayam tu sembelih kuat mana? Tak tahu lagi. Dia pasal dia rasa orang Islam ni haramnya babi je. Benar dia dulu kan. Jadi itu apa? Suhaib Ar-Rumi, orang Rom. Bilal mewakili orang Afrika, orang Habasyah. Siapa lagi? Salman Al-Farisi mewakili orang Asia. Yang Parsi itu Asia, Iran. Macam orang Asia tu. Siapa lagi? Abdullah bin Salam mewakili orang mana? Orang Bani Israel, Yahudi dulu. Dia orang Yahudi dulu. Itu kalau nak kira pelbagai bangsa. Belum lagi suku sakat Arab ini. Bukan sedar orang Mekah je, orang luar pun ada. Daripada bangsa Al-Ghifar, Abu Zar Al-Ghifari contohnya. Bukan orang Mekah, tapi jadi penganut Islam. Nabi nak tunjukkan bahawa Islam ni agama universal, agama alamiah, agama antarabangsa. Nabi diutuskan untuk mengantarabangsakan dakwah ini, bukan sekadar untuk umat Arab je. Jadi kita pun bukan sekadar terpencil pada kelompok kita je, tak. Kelompok Melayu je. Kita kena juga berdakwah pada kelompok-kelompok lain, kelompok Cina, India,
Dengan cara yang terbaik, cara yang jalan. Kita ada kawan-kawan Cina ke apa ke, tuan-tuan, kita nak dakwah. Mungkin selama ni kita tak dakwah mereka. Kita berkawan, kadang berkawan 20 tahun, 30 tahun, tak dakwah pun. Pasal apa? Ni tadi yang bermula tadi kita sebut kan. Pasal apa? Nak raikan sangat, tak nak ganggu sangat. Tapi kali ni kita kena berdakwah. Ni cara kita nak ajak mereka bersama dengan perjuangan Islam, menegakkan agama Allah. Kalau tidak, mereka akan bermusuh dengan kita. Ya. Mereka dah rasa mereka hebat dah, mereka tak gemuk dengan kita pula. Ini dakwah. Ya. Bahkan ada satu tulisan dari seorang Cina lah, mana dia beritahu, dia kata selama ni dia, walaupun dia berkawan dengan orang Melayu 10 tahun, kan, berkawan, berkamcing dengan orang Melayu, tak pernah pun didakwah, nak cerita Islam kata. Tapi dia pergi luar negara, dengan izin Allah, dia terbuka hati hidayah. Di luar negara dia dapat pendedahan tentang Islam, dia masuk Islam. Walau masa di Malaysia, dia tak terdedah dengan benda ni. Dia tahu, dia tengok orang Islam, tapi tak ada pun nak digerakkan hati murid-murid orang Islam tu, ajak kepada Islam, nak terang tentang Islam kepada dia. Tapi dia dapat di luar negara, alhamdulillah. Jadi ni tuan-tuan, kita nampak di Mesir Islam ni menyeluruh, semua ada. Contohnya siapa lagi? Tu dah macam Khabbab bin Al-Arad, Afrika. Sumayyah, Ammar bin Yasir, semua daripada bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Imam Bukhari pun bukan Arab. Tapi Imam Bukhari ni kemudian lah ya, bukan zaman Nabi lah. Tapi Imam Bukhari pun bukan orang Arab. Memang tu dulu pun tuan-tuan ya, Islam ni nak beritahu bahawa Islam ni dianuti seluruh bangsa-bangsa di dunia. Sampai kita tengok ulama-ulama yang hebat pun bukan orang Arab je. Tengok ulama-ulama hadis tuan. Ulama-ulama hadis satu masa dulu kebanyakan dari mana? Dari Asia Tengah, Asia jauh ni. Daripada macam tu Imam Bukhari, macam Imam Muslim, daripada Khurasan, daripada Ibnu Majah, semua ni banyak daripada Iran, daripada belah-belah Khurasan, daripada Asia Tengah ni, Asia apa belah sini ni, kata ni, bukan daripada Arab. Jadi tuan-tuan, kita rasa orang Arab je yang hebat, kita tak boleh. Boleh tuan-tuan. Imam Bukhari, pasal sebut Imam Bukhari tadi, hebatnya dia bukan orang Arab, dia orang Bukhara, Samarkand, Turkmenistan. Dekat-dekat dengan, bukan Tanjung Rebutan lah. Bukan lah. Dekat mana? Kyrgyzstan apa kan? Apa ni? Kan negara banyak Tantan juga. Saya pun tak naik nak sebut macam nama-nama negara tu. Tantan tu. Tan ni sebenarnya tanah air. Tan ni belah tanah. Ya. Tanah air. Negara lah Tan ni. Ya. Tanah air. Di dunia ni dia ada beberapa sebutan yang merujuk kepada tanah. Macam ke Sia tu ke tanah. Malaysia, tanah Melayu. Ni Indonesia, tanah Indon. Sia tu merujuk kepada, maksudnya tanah milik siapa? Macam Tan juga. Kyrgyzstan, tanah milik orang keturunan Kyrgyz. Macam Turkmenistan gitu juga. Ya. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ni kita boleh tengok dengan amat jelas bahawa Islam ni dianuti seluruh manusia. Dan hari ni tuan-tuan, umat Islam yang paling ramai di mana? Di tanah Melayu. Umat Islam yang paling ramai tuan-tuan, direkodkan di tanah Melayu. Di Nusantara Melayu ni paling ramai umat Islam. Mana nak ceritanya Islam dianuti oleh rumpun Melayu, dan di antara yang ramai yang mengenai Islam hari ini direkodkan oleh rumpun Melayu. Rumpun Melayu. Mana bukan di tanah di Malaysia je. Nusantara Melayu ni. Dikira ramai nak banding Arab. Kalau patutnya kalau nak kira Arab lah patut paling ramainya. Asal usul pada tanah Arab, tapi tidak. Inilah menggambarkan bahawa Islam untuk seluruh manusia. Islam untuk seluruh umat manusia. Islam untuk seluruh bangsa, bukan untuk orang Arab saja.
Kerana kedua isu inilah ianya telah mengundang bahaya yang amat besar bagi masyarakat jahiliah Mekah. Ni isu-isu macam ni lah. Sebab mereka tahu Islam ni agama antara bangsa, bukan Islam ni agama setempat, bukan. Mana geger lah kata orang Kelantan, geger lah. Orang tu kecoh lah musyrikin Mekah. Ya. Bila Nabi bawa ajaran tauhid ini, ajaran Islam ni. Ni lah. Bahkan dibenci oleh musuh-musuh Islam. Dia benci oleh pemerintah-pemerintah. Ya. Dibenci oleh pemerintah. Itu sebab tuan-tuan, bila ajaran tauhid ini dibawa, memang itu sunnatullah. Antara penentang kuatnya siapa? Pemimpin pemerintah. Nabi sendiri, Nabi Muhammad. Siapa yang lawan dia? Pemerintah, pemimpin. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Pak Abu belaka yang lawan dia ni. Ni orang bawah ni, dia tengok orang atas. Macam mana? Orang atas kata tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, mana nak buatnya? Kalau kata boleh garang, tarik subsidi, tarik bantuan. Boleh. Ya, kan iyalah. Iyalah. Kalau lawan kan tarik bantuan pula ya. Dan ya pula. Betul tu kan? Al-Quran menyebutkan sebab antara penentangnya pemimpin, pemerintah, orang berkuasa. Sebab dalam Quran disebut antara penentang disebut Al-Malak. Al-Malak ni apa? Merujuk kepada pemimpin, ketua. Al-Malak. Memang Nabi-Nabi terdahulu semua yang penentang utama dia. Sebab orang bawah ni ikut dia tuan. Orang bawah ni ikut. Sebab dalam hadis, wa annasu ala dini mulukihim. Manusia ni atas ikutan raja-raja mereka, atas anutan raja-raja mereka. Kalau raja mereka ni begini raja naknya. Mereka tak ada kata apa. Itu sebab dakwah Islam tu dulu pun sampai hari ni, antara target dia tangkap ketua. Maka yang bawah tu senang je terus ngikut. Di tanah Melayu ni tuan-tuan ya, tengok pendakwa Islam datang, macam mana cara dia buat? Dia pergi dakwah kepada raja. Bila raja Islam, orang bawah senang. Betul lah nak kan? An-nasu ala dini mulukihim. Manusia tu atas anutan, din, ikutan, agama, kepercayaan, pegangan raja-raja mereka. Dapat tangkap ketua, orang bawah tu senang je. Itu sebab kita tengok dakwah-dakwah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Antara Nabi Musa ajak mana? Kepada raja-raja. Fir'aun, jumpa Fir'aun. Kenapa tak dakwah pada orang bawah? Fir'aun teruk. Sebab bila Fir'aun ni mudah, contoh kalau diizin, ditakdirkan Fir'aun tu mudah, orang bawah ni senang je. Sebab orang bawah ni dia tunggu ni je, tunggu arahan je. Dia tengok Fir'aun tak setuju, dia pun tak setuju. Kalau Fir'aun kata okey, dia pun okey. Ya. Gitulah. Itu sifat manusia zaman berzaman tuan-tuan. Ialah orang bawah ni orang lemah. Kita ni lemah tuan-tuan ya. Lemah, orang kampung lemah. Ada bantuan lagi, bantuan itu, bantuan ini, subsidi ni. Kan cakap lebih kah, kena tarik belaka. Tak dapat subsidi. Tak dapat bantuan. Dia kena bantuan tak dapat. Dia tarik demo. Bantuan tak dapat. Bantuan ni apa? Bantuan besi rumput tak dapat. Teruk besi rumput. Allah bagilah siang kau tengok. Tak dapat. Dia cerita dululah. Kenangan dulu lah. Dapat ni apa enjin bot kampung saya sungai sampai Perak kan. Depa menangkap ikan. Bagi orang yang bukan nelayan, yang nelayan tak dapat. Kawan dapat enjin bot, jual lah. Bukannya dia nak buat apa pun. Kalau dia nak buat kena kat ikan, tak apa juga dah. Ini dia jual. Pasal apa? Tak nak bagi dekat nelayan ni. Nelayan ni tak sokong dia. Jadi dia akan bertembung, mengundang bahaya yang amat besar. Sebab Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam yang kalau kita faham secara sebenarnya, memang akan bertembung dengan fahaman jahiliyah zaman berzaman sampai hari ini. Akan bertembung, wajib bertembung, mesti bertembung. Dengan mana-mana kerajaan pun, mana-mana kuasa besar pun akan bertembung. Kalau tak bertembung tu, mereka redha. Kenapa? Kita betul ansur sangat.
Kita ambil hair muda buat ibadat, mayar ya, mayar je. Tapi keluar sikit nak merentah negara, sudah tak boleh. Tak boleh. Jangan bagi, jangan kacau, jangan dibenarkan. Kalau dapat Islam merentah, orang kata Islam ni baik, sudah akan hilanglah kehebatan sistem pemikiran manusia yang selama ini mereka agung-agungkan. Mereka akan, bahkan ramai orang akan memeluk Islam. Dia tak keadilan. Memang Islam agama adil. Ya, memang benda tak tahu adil sepenuhnya kena dilaksanakan. Adil dari sudut hukum hudud, contohnya hukum jenayah adil. Adil. Orang yang langgar orang, nyawa ni diraikan sebab dia, antara nak jaga nyawa. Bila nyawa manusia ni dia ambil, mana mati, apa orang lain kena buat? Antara kena bayar diat, kena bayar denda, kena bayar pampasan. Saya cakap banyak. Mati orang tu, walaupun mati tersilap, mengikut hukum Islam, kena bayar diat. Diat, pampasan 100 ekor unta. Sedap jadi. Maknanya keluarga si mati seronok dah. Dia dah lah, suami dia mati, isteri tak kerja, anak-anak kecil lagi, ramai pula tu. Siapa nak tanggung? Tapi dengan keadaan Islam, ni dia. Kamu pandai melanggar, kamu pandai bunuh orang, pandai nembak orang, bayar dia. Kalau tak sengaja lah. Kalau sengaja, bunuh dulu. Kalau kena bunuh dulu, tapi boleh tukar. Ini hukum kisah lah tuan-tuan. Itu kena mengaji lain lah ya. Boleh tukar kepada dia. Sebab kadang-kadang manusia nak duit lagi untuk menjara hidup. Kalau dia kena bunuh, sebab bunuh suami dia contohnya, tak dapat apa lah dia. Nanti dia nak kena kerja susah, tapi dapat pampasan 100 ekor unta. Kali lah tu kan, 100 kali berapa duit, nilai 1 ekor unta. Maknanya boleh makan sampai mati lah. Kena jimat lah ya. Jangan dapat duit tu terus beli Mercedes ke orang, jenuh lah. Beli rumah bangla besar ke, jangan gitu ya. Memang tak cukup lah, sejuta tak cukup. Islam ni adil tu kan. Memang kalau kita kaji Islam ni adil, itu kena mengaji lain lah. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya berhenti cakap ni lah. Tak bunyi lah ni lah. Tutup. Batin pun tutup. Tutup je. Selalu ada lah wani dulu ya, wani awal. Tak apa, kita berhenti lah. Pasal lagi pun isyak dah awal sangat ya. Maghrib pun dah awal, kita pun mula awal. Mungkin kita berhenti awal lah. Selalu kita berhenti pukul 9 ni ya. Jadi tuan, kita berhenti setakat ni. Kau ada apa-apa sebarang pertanyaan, kemusykilan? Ya. Baik, ayat ni dia Suratul Maidah ya. Soalan ni sebenarnya dah tahu dah, tanya lagi ya. Jadi ayat ni dia bermula daripada ayat sebelum itu. Ayat sebelum itu, antara ayatnya ialah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Ya, dan panjanglah. Ya. Dan hendaklah kamu berhukum di antara kamu hukum Allah, dan jangan kamu ikut hawa nafsu kamu. Maknanya undang-undang selera kamu. Ada undang-undang Allah pada Allah. Maka lepas tu ayat-ayat daripada 44, 45, 48, 47. Kotak saya lah. Saya lupa kan. Bekas saya kan. Maknanya ayat tu lebih kurang sama, cuma di hujung je. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Lepas tu fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ayat ini memang pada asalnya turun kepada orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Bani Israel. Tetapi ulama sebut al-ibratu bi umum bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah pengajarannya bukan maknanya pengajaran lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus, sebab turun ayat tu. Memang sebab turun ayat tu Allah menegur kaum Bani Israel yang tidak mahu berhukum dengan kitab Taurat.
Tapi ulama sebut bahawa ayat ni juga punya pengajaran ibrah, pengajaran dengan umur lafaz kepada umat Islam yang juga ada Al-Quran, bahawa mereka yang menolak ajaran Al-Quran, secara mana penolakan dia, situasi macam mana penolakan dia, akan duduk di antara 3 kategori ni, sama ada kafir, zalim, fasik, ataupun kesemuanya sekali boleh berlaku pada diri seorang. Tengok orang tu lah. Cuma kita bukanlah nak hukum dia, tidak. Cuma kita ni sifat pendakwa menceritakan. Ni kita cerita, kita tak hukum orang. Hukum kita bawa mahkamah. Kita menceritakan, siapa tak percaya ni hukum ni boleh jadi kafir, siapa yang ni boleh jadi zalim, siapa ni boleh fasik. Ikutlah kategori bagaimana kedudukan penentangan dia, kedudukan penolakan dia, kedudukan dia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni cerita tentang ayat yang ditanya dalam suratul Maidah tadi ni. Tengoklah keadaan dia. Kalau dia kata mana wajib sembahyang, tak wajib dah, ayat sembahyang tu dah tak wajib dah kita, kafir. Macam di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tak mau bayar zakat tu, dia kafir lah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar dia memerangi mereka walaupun mereka sembahyang, tetapi mereka tak nak bayar zakat. Lepas dia berkata apa? Zakat tak ada dah terangkat bila Nabi dah meninggal. Zakat tak wajib dah dibayar. Bila Nabi dah meninggal, stop dah zakat, tak wajib dia bayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan ijtihad dia bertindak memerangi mereka. Mereka bukan kata tak baik sembahyang, dia berbuat tak nak bayar zakat. Kalau enggan bayar zakat, itu tu hal lain. Ini memang mereka tu jadikan macam hukum, tak boleh bayar zakat kerana zakat dah terhapus selepas Nabi meninggal. Mana boleh? Siapa boleh pandai menghapuskan kefarduan zakat? Mereka diperangi. Ikutlah kategori seorang tu, siapa-siapa pun macam tu. Wallahualam. Itulah ikut jawapannya. Lagi tuan-tuan, ada soalan-soalan lain? Kemusykilan ke, muslimat ke, kau ada? Boleh bagi ya, mikrofon ni. Ni banyak mikrofon. Kau muslimat nak tanya lah ya. Siapa dia pun nak tanya, tak boleh. Tak ada tuan. Kalau tak ada, insya-Allah kita berhenti setakat ni. Kita akan sambung lagi tajuk tentang dakwah ni, tentang alamiyatul Islam, ataupun Islam yang universal, universal di Islam ini, pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik, unshur alaina rahmatak, وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.